Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kita Fadailus Shadaqat, kelebihan-kelebihan sedekah yang dikarang oleh Syekhul Hadis Maulana Zakaria Maulana Muhammad Zakaria rahmatullah alaihi. Di kitab kita ni bicara bab fadil kelebihan sedekah, tapi di samping kelebihan sedekah tu banyak lagi perkara-perkara lain lah, termasuklah nak boleh kau berasa nak sedekah tu kena berasa lapar dah, perbincangan lain lah. Jadi kena faham lah, walaupun kita baca ni nak kadang-kadang kita tidak mampu dah untuk amal ke kadang-kadang dia pengajaran, bahkan kita ni ceritalah Tok Guru, Tok Wali hebat setengah mana kita tak boleh jadi pandu sekadar nak tahu, nak beri semangat boleh, tapi untuk kita amalkan tak boleh. Dia jadi bid'ah asal, lepas tu dia jadi tidak mampu kita buat, dia merosakkan kita. Hak paling terik pun kita boleh ikutnya Nabi Muhammad SAW. Nabi kata tidak seperti kita tasawuf, hak kita cerita Tok Guru Sufi itu siapa kau 20 hari tak makan, kata dah. Betul ke tak wallah alam lah. Tapi dia kata 20 hari tak makan. Ada setengah tu kata siapa 50 hari dah. Dia lawan Nabi Isa kata 40 hari tak makan dah. Ni 50 hari. Lawan Nabi Isa nak ajak orang masuk Islam kononnya dah. Tapi benda tu bukan cara dia lah. Bukan cara begitu. Cara Islam aja mana dah kena hujah. Masuk Islam bukan kerana kagum dengan kamak ke pelan-pelan gitu. Sepatut dengan hujah dah. Suatu hati tu boleh, tapi dengan ilmu lah sepatutnya. Tak apalah, yang pentingnya cerita-cerita tasawuf ni kita menyentuh hati kita sikit. Tapi apabila kita nak amal, untuk kita amal kita kena tengok hadis Nabi. Hak Nabi ajan, saya kenyang saya lapar. Ataupun lapar belakang tapi buka tu kenyang makan sedap sikit. Hari kedua dah. Gitulah cara Nabi. Itulah kalau kita terik pun dah. Hak lain-lain tu kita kiranya jangan makan doa lalu lapar kenyang lah, gitulah. Dan sama pula kisah Hadrat Daud Al-Ta'i rahmatullah alaih merendamkan sekeping roti dalam air lalu meminum airnya dan tidak memakan roti tersebut. Genda-genda air roti dia tak makan. Dia berasa roti gitu daripada air dah, gitu je. Bila ditanya sebabnya, beliau menjawab, dalam perbezaan masa antara kunyah serta makan roti dan minum airnya boleh dibaca 50 ayat Quran. Kata minum air cepat sikit, kata kunyah roti lambat sikit. Jadi kata dan masa tu dia buat kajian lah 50 ayat dia lagi baca Quran. Rugilah, duk makan saja nak. Satu ketika salah seorang yang telah pergi menziarahi melihat kayu yang menanggung bumbung rumahnya terpecah, lalu berkata, kayu itu di bumbung hujrah ni bilik lah. Hujrah tuan sudah pecah dah. Beliau menjawab, sejak 20 tahun aku tidak pernah melihat ke arah bumbung itu dah. Tengok bumbung pondok tak tahu lah. Cerita ni kalau kita tengok Allah sangat percaya ke tak. Gitulah cerita kita tasawuf gitulah dah. Orang-orang warak bukan sahaja mengelakkan diri dari bercakap sia-sia, tetapi juga mengelakkan diri dari melihat ke sana dan ke sini. Muhammad Ibn Abdul Aziz rahmatullah alaih berkata, aku pernah bersama Ahmad Razin rahmatullah alaih dari subuh hingga ke asar. Daripada subuh hingga ke asar dah. Dan mendapati bila tidak melihat ke sana ke sini, duk khusyuk. Cara dia lah, baca Quran kau zikir kau apa, dia buat cara dia. Cara kiri kanan pun tak tengok dah. Tak tengok dah orang kiri kanan dah. Apabila ditanya mengenai hal ini, beliau menjawab. Bertanya apa Tok Guru ni tak tengok kiri kanan dah, tak tahu siapa-siapa alik kiri kanan dah. Dah. Apabila bertanya, dia kata Allah Ta'ala telah memberi mata untuk melihat dengan pandangan iktibar akan benda-benda yang merupakan tanda kebesaran Allah, keagungan Tuhan, serta melihat ke sana ke sini tanpa sebab ada suatu kesalahan. Itulah. Dia fokus. Kita ni tak fokus ngapa Quran pun ada handset lah, komputer lah, main lah. Jadi kurang fokus lah. Itu masalahnya. Jadi dia ni fokus. Isteri Hadrat Masruq rahmatullah alaih berkata, disebabkan berdiri sepanjang malam dalam solat, kaki Hadrat Masruq rahmatullah alaih telah menjadi bengkak-bengkak. Semasa beliau asyik dalam solatnya, aku sambil duduk di belakangnya menangis kerana kasihan terhadapnya. Isteri dia tu pasal Masruq ni tak berhenti sebenarnya dia. Sebab bekok-bekok kaki. Hadrat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika sekiranya 3 perkara yang lazat di dunia ini tidak ada, maka aku tidak akan suka hidup di dunia ini walaupun selama sehari pun tak suka dah.
Satu, kelazatan dahaga dalam puasa di tengah hari. Ketika cuaca panas yang amat dahaga. Yang amat sangat. Yang keduanya, kelazatan dalam sujud di waktu hujung malam. Ketiganya, berpergaulan dengan orang-orang yang warak, yang daripada kata-kata hikmah mereka lah boleh dipilih seperti buah-buah yang bermutu dipilih daripada kebun. Tiga perkara ni lah. Sebab dia berasa nikmat hidup dia. Pertama, puasa tengah panas. Ceng-ceng. Yang kedua, sujud. Kelazatan sujud di waktu tengah malam. Waktu hujung malam lah. Ketiga, saing dengan orang warak ni, orang jujur. Berasa lazat dunia hak ni lah. Hadrat Aswad Ibn Yazid rahmatullah alaih sangat bersusah payah dalam beribadah serta begitu banyak berpuasa dalam kepanasan sehingga warna kulitnya telah menjadi hitam. Puasa dalam kepanasan, kulit menjadi hitam, kata nak. Al-Qamah Ibn Qais rahmatullah alaih telah bertanya kepadanya, kenapa anda melakukan begitu banyak seksaan pada badan sendiri? Beliau menjawab, supaya pada hari kiamat ia menerima kemuliaan, yakni aku menahan susah payah agar tubuhku dimuliakan pada hari kiamat. Dia kata gitu. Tapi sebenarnya kalau ikut syariat tidak gitu juga dah. Kita bukan maksud ni nak menyiksa diri tak, tapi latih diri tu jelah. Kalau kita benda tak perlu dah. Tak boleh kita puasa pergi duduk tengah panas, tak boleh, tak jadi syariat dah. Jangan buat benda yang tak perlu lah tak. Kalau sakit gastrik, siapa puasa sakit nyuruh ke dia dah. Yang pentingnya tengok keadaan. Bukan nak seksa dah. Yang keadaannya kita ikut syariat lah, Nabi tak boleh puasa duduk tengah panas. Puasa lepas tu di tengah panas. Nabi tu suruh turun puasa tapi jangan duduk di tengah panas. Gitulah dah. Apa duduk tengah panas ni? Hitam je, sebut hitam sini tu kita pelik. Kalau puasa duduk tengah-tengah tu tak hitam dah. Supaya orang lain kau dah. Tapi kalau pisau duduk tengah panas tu bukan syariat tu dah. Dalam cerita salah seorang yang warak telah dituliskan bahawa beliau mengerjakan 1000 rakaat solat dengan keadaan berdiri. Beliau menjadi letih serta tidak mampu berdiri, maka beliau bersolat 1000 rakaat lagi dalam keadaan duduk pula, dia kata. Selepas asar, beliau duduk dalam keadaan amat tawaduk, lalu berkata, ya Allah, aku heran atas keadaan makhluk yang sudah memilih yang selain engkau di tempat engkau. Menakjubkan aku bagaimana mereka boleh berpuas hati dengan sesuatu yang selain engkau. Akan tetapi aku amat heran bagaimanakah hati mereka boleh menerima sesuatu yang selain daripada berzikir kepada engkau. Gitulah dia kata heran ke orang lain tak. Kita heran ke dia tak 1000 rakaat. Jadi 1000 rakaat ni gini kalau bila gana tak sebenarnya kita maya 4 rakaat betul ke ada berapa rakaat aku semaya dah. Semaya 10 rakaat apa berapa semaya ya kau cukup 10 ke. Kalau 20 rakaat dah semaya tarawih dah. Kalau kita ikut imam masjid hak semaya 20 rakaat dah. Berapa tak ingat dah. Siapa-siapa kau tak imam semaya witir berkhabar. Habis tu nak ada. Pasal kita tak khabar apa rakaat kita tak bila petang dengan dia banyak jadi tak ingat dah. Tiba-tiba bila 1000 hak tu kita confuse dah dah. Kita biar ada pemikiran lah. Kita ni walaupun untuk guru hebat duk cerita, kita kena bukan nak pertikaikan kata guru, tapi biar logik lah nak 1000 rakaat ni dah mana nak. Dia kira ke tak? Nak kira 300 rakaat, bukan nak kira siapa 300, 20 rakaat pun kita kata cukup 20 rakaat. Tak khabar dah. Kalau kita semain lagi khusyuk lagi tak khabar dah. Kalau ngatuk lagi tak khabar dah. Jadi tak tahu berapa rakaat dah. Kalau semain tarawih di masjid tu, tak khabar, tak imam witir tu baru kita khabar. Dah cukup dah 20 nak. Oleh sebab itu cerita-cerita sampai beratus 1000 rakaat ni, cerita-cerita sufi ni kita kena tapih ataupun cerita banyak semaya sudah lah. Nak betul 1000 ke 300 tak boleh pakai aku dah. Pasal tak jelas. Dan cara Nabi semaya ni ialah Nabi tetap fix 11 rakaat dah. Nabi semaya ni 11 rakaat. Tak kira lah masa puasa ke apa tarawih ke, bulan Ramadan ke, bulan lain ke, Nabi semaya 11 rakaat. Tapi semaya 11 rakaat Nabi lama dah. Nabi ni target sebelah. Kalau masa lama pun sebelah, kurang sikit ke, tetap sebelah juga. Baru istiqamah. Bukan suruh kau 1000 rakaat, 300 rakaat, berapa rakaat ni. Yang penting istiqamah. Kalau berasa boleh tahan lama, 11 rakaat juga, tapi baca panjang. Masa tak cekak sikit ke ada masalah sibuk ke apa, 11 rakaat juga, tapi pendek sikit baca. Baru jadi istiqamah ni. Kalau tak ada apa Quran baca pendek ataupun baca di handset kalau ni ataupun Quran mushaf Quran baca depan ke gitulah. Yang penting
istiqamah lah. Jadi cerita-cerita ni gitulah. Dia nak cerita banyak tapi tambi orang tu cerita kadang-kadang bukan tok guru tu juga orang cerita atas cerita dia. Anak murid ni over sangat lah. Hadrat Junaid Baghdadi rahmatullahi alaih berkata bahawa beliau tidak pernah melihat sesiapa yang lebih kuat beribadah dari Sri Sakti dia rahmatullahi alaih. Selama usianya 98 tahun. Tua dah 98 tahun dah. Tiada siapa yang pernah melihatnya berbaring kecuali pada ketika beliau sakit yang menyebabkan kematiannya dah. Tak nak mati dah dah. Lain kat tak kira ibadah tak guling kata-kata. Tak berbaring tak dia tengok ni. Hadrat Abu Muhammad Jariri rahmatullahi alaih telah beriktikaf setahun di Mekah Mukarramah. Dalam tempoh masa iktikaf itu beliau tidak sedikit pun tidur atau bercakap dengan sesiapa pun atau bersandar dengan kayu atau dinding. Tak tahulah betul ke tak. Hadrat Abu Bakar katanya rahmatullahi alaih telah bertanya kepadanya, bagaimanakah kamu perolehi kekuatan untuk bermujahadah sedemikian itu? Beliau menjawab, Allah Ta'ala telah melihat kesungguhan pada hatiku. Lalu dia telah memberikan kekuatan kepada tubuhku yang zahir. Mendengarnya Abu Bakar katanya rahmatullahi alaih mula memikirkan dan tunduk kepalanya. Kemudian sambil memikirkan hal itu beliau pun pergi dari situ. Dia kata kita lah lebih kurang. Yang pentingnya kuat lah. Setama ada hakikat tak penting lah. Dan tak wajib kita percaya mesti dia setahun. Tak guling, tak bangin. Tak mesti tak wajib percaya dah. Cuma nak jadi lebih kuat je beribadah lah. Salah seorang berkata bahawa beliau telah melalui Fatah Ibn Sa'id Mausudi rahmatullahi alaih. Pada ketika itu beliau sedang menangis sambil mengangkat kedua-dua tangannya. Air matanya sedang menitik di atas tangannya lalu mengalir di bawah tangannya. Warna air mata itu adalah pucat. Jadi ada kesan darah dalamnya lah. Orang tersebut berkata, aku telah bertanya kepadanya supaya beliau bercakap benar. Dengan bersumpah, mengapa kata keluar air mata yang berdarah? Macam sikit darah. Apakah malapetaka yang sudah menimpa kamu? Beliau menjawab, jika engkau tidak suruh aku bersumpah, maka sudah tentu aku tidak akan menceritakan hal ini kepada siapa pun. Aku menangis kerana aku tidak dapat menunaikan hak Allah Ta'ala. Aku bertanya, sebab apakah keluar darah? Ada sikit darah. Katanya kerana takut nanti air mataku tidak diiktiraf dan ditolak sebagai pendustaan nifak. Perawi tersebut berkata bahawa apabila beliau meninggal dunia, maka beliau telah bermimpi. Lalu bertanya, bagaimanakah layanan yang diterimanya? Ada, diterima hak tu lah. Ada orang siapa macam tu. Air mata darah lah sikit dah. Beliau menjawab, aku telah diampunkan. Aku bertanya lagi, bagaimanakah dengan air matamu? Beliau menjawab, Allah Ta'ala membawaku menghampirinya. Lalu bertanya, apa hal engkau mulakan air mata yang begitu banyak? Aku menjawab, kerana aku tidak dapat menunaikan hak-hak engkau yang wajib aku tunaikan. Aku ditanya, mengapakah air mata itu berdarah? Aku menjawab, kerana takut nanti tangisan itu tidak diiktiraf olehmu dan ditolak olehmu sebagai tangisan yang berpura-pura. Allah Ta'ala bertanya, apakah yang sebenarnya engkau maksudkan dengan kesemua ini? Demi kemuliaanku, selama 40 tahun kekiraman dan katibin telah membawa suhuf amalanmu dengan keadaan tiada apa-apa dosa tercatat dalamnya. Ini cerita mimpi lah, tak boleh pakai kuat sangat dah. Gitulah. Kalau video pun kita sebagai pengajar lah. Tapi kita tak boleh jadi etikot tepat mimpi tu seperti yang digambarkan lah. Setengah orang ni pergi mimpi kemah doa. Itu masalah. Mimpi ni sebagai pengajar sikit-sikit boleh ni. Tapi kalau kita jadi etikot keyakinan ni tak boleh. Sebab benda tu masih mimpi ni benda yang kata alam misal lah. Alam tidak jelas ni. Tidak muktamad. Maksud alam misal ni. Hadrat Abdul Wahid Ibn Zaid rahmatullahi alaih berkata, aku telah melalui sebuah gereja. Di situ terdapat seorang rahib dalam keadaan terputus hubungan dengan dunia. Ada rahib tu tak percaya ke dunia. Kuat ibadat alih. Aku telah memanggil dia dengan perkataan rahib. Dia tidak menyahut. Aku telah memanggilnya sekali lagi tapi tidak disahutnya juga. Apabila kali ketiga aku memanggilnya, maka ia berpaling kepadaku dan berkata, aku bukanlah rahib. Rahib adalah seorang yang takut akan Allah Ta'ala, mengagungkannya, bersabar atas bala musibahnya, redha padanya atas keputusan takdir, bersyukur kepadanya atas pemberian nikmat-nikmatnya, merendahkan dirinya terhadap kebesarannya, menghinakan dirinya terhadap kemuliaannya, mentaati kuasanya yang mutlak itu, merasai ketidakupayaannya terhadap kehebatan Allah, sentiasa fikir, risau, rungsin mengenai hisabnya serta azabnya, berpuasa pada siang hari serta berjaga malam dalam beribadat kepadanya, ketakutan pada jahannam dan persoalan di padang mahsyar telah melenyapkan tidurnya. Sesiapa yang punya ciri-ciri yang demikian adalah seorang rahib.
Aku bukanlah rahib, aku hanyalah seperti seekor anjing gila. Aku duduk di sini agar tidak menggigit sesiapa pun. Tidak ganggu orang lah. Aku telah bertanya kepadanya, apakah sebabnya hubungan manusia terputus dengan Allah Ta'ala sedangkan dia sedia maklum dan akan kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Rahib menjawab, hanyalah cinta pada dunia, kecantikan dan kelezatan dunia memutuskan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Dunia merupakan tempat kediaman dosa. Orang cerdik dan yang punya akal adalah sesiapa yang membuangnya daripada hatinya, lalu menempuh sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dan melakukan amalan yang menyebabkan perhampiran dirinya dengan Allah Ta'ala. Tak tahulah ni cerita Abdul Wahid Ibn Zaid. Kalau zaman Islam, rahib ni ibadah setaman apa tidak dikira, dia kena masuk Islam dulu dah. Kalau dah cerita ni zaman sebelum Islam, boleh diterima lah. Kalau zaman dia Islam, tak boleh terima lah dulu. Orang-orang yang masih tidak mengenal Islam, tidak terima lah. Dia ahli neraka lah dah. Kaedah gitu dah. Lepas tu, ya kaedah dia dah. Ni juga masalah setengah-setengah tasawuf lah. Saya pun pernah baca tasawuf lah. Tasawuf di mana? Di India ke pada tempat-tempat tu. Orang anak murid dia ada hak kafir pun ada tak? Dia tak tahu lah Islam betul ke tak. Anak murid dia tu pergi belajar dia tu, yoga tak yoga, pergi belajar dia tu, Hindu pun ada tak? Jadi unsur-unsur gini melampau lah. Itu tidak boleh. Akidah nombor satu, tauhid nombor satu, bukannya ibadah. Bukannya kerahiban nombor satu. Rahib ke apa tu bukan cara Islam ajar kan? Islam ajar bukan rahib. Itu bukan, tu bid'ah. Bid'ah dalam Kristian pun bid'ah dah. Di zaman Islam lagilah bid'ah. Islam pun bertapa pun boleh di masjid je. Tidak boleh tapa gua ke mana-mana dah. Habis dah zaman tapa gua ni, habis dah. Zaman Nabi Muhammad SAW, umat dia, syariat Islam telah menetapkan dia hanya boleh bertapa di masjid saja dah. Masjid Mekah ke, masjid Madinah ke, masjid lain pun tak. Yang pentingnya bertapa itu hanya di masjid. Tidak ada lagi boleh tapa lain-lain tempat lah. Kalau tapa lain-lain itu, lah ajar sesat lah. Hadrat Uwais Qarni rahmatullah alaih merupakan seorang wali Allah yang masyhur. Terkadang-kadang beliau berkata malam ini adalah malam untuk rukuk. Kemudian sepanjang malam beliau habiskan dalam keadaan rukuk saja. Ini pun karut juga. Itu boleh rukuk saja. Agama jadi bid'ah ni. Nak melekat memang ada melekat rukuk saja, sujud saja tu melekat. Dia bukan program dah. Terkadang-kadang beliau berkata malam ini adalah untuk sujud saja. Kemudian dalam satu sujud saja boleh habiskan sepanjang malam. Jadi jangan tiru cerita-cerita ni. Alah. Ni tok guru hebat dah, tok guru hadis ni, tapi sufi kuat sangat, sufi apa. Menyebabkan cerita pelik-pelik pun bubuh dari kitab ni. Inilah dikritik. Dan pengkritik pun jangan main-main juga, orang hebat juga dah. Belana apa? Tak ingat dah. Al-Kandahlawi juga lah sepupu dia, orang pengkritik dia pun dah. Jadi biasalah dah kita baca dalam keadaan berfikirlah dah. Jadi tak boleh buat tu karut dah. Oleh sebab itu setengah-setengah ulama tak setuju gini lah tak. Setuju tasawuf ni tak. Dia over lebih daripada sunnah ni. Kita sunnah peletih dan amal dah. Dan sunnah tu logik dan kita mampu lagi nak amal. Cuma tak cakap nak buat dah. Tak. Ni bukan sunnah lagi lah tak. Tak logik pula berasa dah. Kemudian dalam satu sujud saja boleh habiskan sepanjang malam, yang kata dah. Utbah rahmatullah alaih yang merupakan seorang hamba sahaya. Apabila bertaubat daripada dosa-dosa yang telah dilakukannya, maka beliau begitu sibuk dalam beribadah sehingga tidak sedikit pun peduli kepada makan minum. Makan minum pun tak cara kata. Ibunya telah berkata, kasihanilah nafsu sendiri, rehatlah sedikit. Mak dia kata ke dia. Bila menjawab kesemua ini aku lakukan semata-mata kerana kasihan terhadapnya, terhadap nafsu dia. Menahan susah payah untuk beberapa hari saja, kemudian hanyalah rehat sahaja buat selama-lamanya. Yang pentingnya kita istiqamah, bukanlah ibadah setahun ni lah lebih hak dah. Abdullah Ibn Daud berkata bahawa apabila salah seorang dari kalangan orang warak ini sampai usianya 40 tahun, maka ia melipatkan alas tidur dan menyimpannya, yakni tidak lagi ada urusan tidur. Itu pun over, melampau juga. Nabi pun ada tidur dah. Hadrat Kahmas Ibn Hasan rahmatullah alaih mengerjakan 1000 rakaat salat pada setiap malam. Ini pula cerita 1000 salat. Beliau mengarahkan nafsu sendiri dengan kata-kata, wahai akar segala kejahatan, bangunlah dan berdirilah untuk salat. Ketika menjadi terlalu lemah, maka beliau mengerjakan 500 rakaat salat pada setiap malam. Dan beliau menangis kerana kehilangan separuh amalannya. Itu cerita dah. Hadrat Rabi' rahmatullah alaih berkata, aku telah pergi untuk ziarah Hadrat Uwais Qarni rahmatullah alaih. Ya, Uwais Qarni ni tabi'in, dia bukan sahabat dah. Dan dia ni, sahih lah riwayat ni tak. Nabi pun suruh Umar Al-Khattab
minta dia berdoa. Dia ni Uwais Al-Qarni terkenal kerana dia ni taat pada ibu bapa dia, pada mak dia lah. Dia taat kepada mak dia dah. Tu cerita Uwais Al-Qarni dah. Uwais Al-Qarni ni kelebihan dia doa mustajab sehingga kan Nabi Umar Khattab pun suruh dia doa dah. Dia tabi'in tak dia jumpa Nabi. Tapi dia ni mustajab doa kerana dia ni sangat taat pada kepada mak dia dah, kepada mak dia. Gitulah lebih kira ceritanya lah. Lepas tu begitulah, tak ada lah cerita lain. Cerita-cerita lain hak kata ibadah kuat ni wallahu a'lam lah dah. Betul ke tidak dah. Beliau ketika itu mula bertasbih setelah menunaikan solat subuh. Aku tidak suka mengganggu beliau pada masa itu, maka aku duduk sambil menunggu beliau hingga selesai amalannya. Beliau dalam keadaan bertasbih duduk di situ sampai masuk waktu zuhur. Kemudian beliau menunaikan solat zuhur dan teruskan solat sunat hingga masuk waktu asar. Lepas solat asar beliau duduk sampai masuk waktu maghrib. Zikir dia dah. Selesai solat maghrib, beliau teruskan solat sunat sampai isyak pula. Selepas isyak sampai subuh, beliau sibuk dalam amalan di situ tu. Lepas solat subuh esoknya, beliau duduk pula lah. Tiba-tiba beliau mendapati sedikit perasaan mengantuk, maka serta-merta beliau berkata, Ya Allah, aku memohon perlindunganmu dari mata yang berkali-kali tidur, dan aku juga mohon perlindunganmu dari perut yang tidak kenyang-kenyang. Maka melihat segala keadaan yang demikian itu, aku pun pulang sebab untuk iktibar pada diriku apa yang aku sudah melihat adalah sudah mencukupinya. Tak ada jumpa, dia kecek tiga dah. Pada tengok saja dah. Apa-apa pun, cerita ni pun over dah. Gitulah kita kira. Mungkin ada kisah tu siapa, tapi siapa ke tahap setara tu mungkin tidak dah. Tapi memanglah kuat beribadah dah. Hadrat Ahmad Ibn Harb rahmatullah alaihi berkata bahawa perkara yang amat mengherankan ialah keadaan seseorang yang sedia maklum bahawa syurga sedang dihiaskan baginya di atas langit dan neraka dipanaskan di bawah bumi. Namun demikian ia boleh tidur di antaranya. Salah seorang berkata, dia boleh tidur dah. Dia pentingnya. Sebenarnya dia tekan kuat sangat, tapi maksudnya tidur sebentar tu boleh. Dia ada masa tu nama sikit untuk beribadah di malam hari. Gitulah maksud sebenarnya. Salah seorang berkata bahawa beliau telah pergi berjumpa Ibrahim Adham rahmatullah alaih. Selepas solat isyak, beliau hadrat Ibrahim Adham menyeliputinya dengan jubah lalu berbaring di atas sebelah lambungnya sampai subuh tanpa bergerak sedikit pun atau tukar lambungnya. Ketika subuh beliau bangun dan tanpa mengambil wuduk menunaikan solat subuh. Perawi berkata padanya, semoga Allah merahmati kamu. Sepanjang malam kamu tidur, bangun subuh pun bersolat tanpa wuduk. Beliau menjawab, sepanjang malam aku berlari di dalam taman-taman syurga dan terkadang-kadang di sekitar api neraka. Dalam keadaan demikian, bagaimanakah aku boleh tidur? Dia kata, orang nampak macam tidur, dia kata tak tidur nak. Dia cerita tasawuf dah. Itulah masalah. Tak apalah, yang pentingnya kalau kita ni ada perasaan ingat ke syurga neraka, kita akan bangun tahajud lah. Itu poin dia lah. Dalam dikatakan bahawa Hadrat Abu Bakar Ibn Aish rahmatullah alaih tidak pernah berbaring di atas alas tidur selama 40 tahun. Katalah. Beliau telah menasihati anaknya supaya jangan sekali-kali membuat dosa dalam bilik kecil itu sebab beliau pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam bilik kecil itu sebanyak 12,000 kalinya. 12,000 kali. Semasa meninggal dunia, beliau telah memberi isyarat ke arah satu penjuru rumah. Beliau berkata, di situlah aku pernah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 24,000 kali. Hadrat Samnun rahmatullah alaih mengerjakan 500 rakaat solat nafil, solat sunat setiap hari. Mengenai beliau lah Hadrat Allamah Jubadi rahmatullah alaih menulis bahawa di Baghdad salah seorang kaya telah membahagikan 40,000 dirham kepada fakir miskin. Mendengarnya Hadrat Samnun rahmatullah alaih berkata kepada dirinya sendiri, aku tiada dirham. Biarlah aku menunaikan salah satu rakaat solat untuk setiap dirham yang telah disedekahkannya. Lalu beliau pun pergi ke kota Madain dan mengerjakan 40,000 rakaat solat nafil. Nak ganti 40,000 dirham pada fakir miskin. Sedekah tak ada pun orang itu dah. Orang itu kaya, dia tersok. Hadrat Abu Bakar Mutawi rahmatullah alaih berkata bahawa ketika umur muda beliau membaca Qul Huwallah sebanyak 1,000 kali atau 40,000 kali dah. Perawi ragu-ragu salah seorang menceritakan bahawa beliau telah bersama Hadrat Amir Ibn Abdul Qais rahmatullah alaih selama 4 bulan dan beliau tidak pernah melihatnya tidur sama ada di malam hari maupun di siang hari. Yang pentingnya banyak ibadah. Tak nampak tu belum tentu tak tidur langsung dah. Mungkin tidur sebentar. Yang penting yang dibaca banyak. Qul Huwallah ke apa baca banyak sekarang dah boleh buat zikir pun dah. Tapi kalau kita amal sunnah kan mudah. Mudah dan kita mampu buat. Kita baca setiap kali sembahyang 3 qul dah. Lepas tu masa subuh dengan
Maghrib kita baca 3 kali dah. Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Cukup setara tu. Sunnah yang sahih dan kita rasa tenang beramal dan kita boleh istiqamah. Salah seorang anak murid Hadrat Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa satu ketika setelah mengimamkan solat subuh, Hadrat Ali radhiyallahu anhu duduk berpaling ke arah kanan. Wajahnya menandakan perasaan gelisah yang amat sangat. Beliau diam di situ sampailah matahari terbit. Selepas itu beliau menggerakkan tangannya dengan perasaan kesesalan lalu berkata, "Demi Allah, aku telah melihat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kini aku tidak melihat sesiapa seperti mereka. Mereka radhiyallahu anhum dilihat pada subuh dalam keadaan rambut mereka tidak terurus. Wajah mereka berdebu serta pucat. Sepanjang malam mereka bersujud kepada Allah atau berdiri menghadapnya sambil membaca Al-Quran. Semasa berdiri demikian, apabila letih mereka terkadang-kadang berdiri di sebelah kaki dan terkadang-kadang berdiri di atas sebelah kaki yang lainnya." Maksudnya sengit dah, letihnya sangat ni. Semasa berzikir pada Allah Ta'ala, mereka bergoyang-goyang dengan penuh kegairahan dan merasai kemanisan seperti pokok-pokok bergoyang dengan angin. Air yang begitu banyak mengalir dari mata mereka kerana ketakutan serta kegairahan terhadap Allah Ta'ala sehingga pakaian mereka telah basah. Kini manusia habiskan malam dalam keadaan lalai sahaja. Dia tegur anak murid dia lah. Hadrat Abu Muslim Khawlani rahmatullah alaih telah menggantungkan satu tali cambuk di masjid rumahnya. Bila mengarahkan nafsunya sendiri, "Bangun, berdirilah dalam beribadah. Aku akan mengheret kamu dalam beribadah sehingga kamu akan menjadi letih, lesu, tetapi aku tidak akan menjadi letih." Apabila merasai sedikit kemalasan, maka beliau mengambil tali cambuk tersebut lalu mula memukul betisnya sendiri sambil berkata, "Betisku, betisku. Ini lebih berhak untuk disebat dari kuda-kuda." Beliau berkata juga, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in beranggapan bahawa mereka sajalah akan mengambil kesemua darjat dalam syurga. Bukan begitu, kita akan mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai darjat-darjat tersebut. Mereka akan mengetahui bahawa mereka telah meninggalkan di belakang mereka akan pengikut-pengikut yang lelaki juga. Dia kata nak ikut sahabat lah ni, nak buat amal ibadah kuat macam sahabat. Hadrat Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, satu ketika pada sebelah pagi aku telah pergi ke rumah ibu saudaraku Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Qasim Ibn Muhammad, anak pada Muhammad ada, anak pada cucu lah kepada Abu Bakar ni, jadi muqaddar dia Aisyah ni. Jadi lepas tu satu kali pada sebelah pagi aku telah pergi ke rumah ibu saudaraku Hadrat Aisyah radhiyallahu anha untuk bersalam. Ketika itu beliau sedang mengerjakan salat duha dengan membaca ayat famanallahu alaina wa qana azabas samum. Maka Allah mengurniakan kami rahmat dan taufiknya serta memelihara kami dari azab neraka. Surah Tur ayat 27. Berkali-kali beliau membaca ini sambil menangis-nangis. Aku telah lama menunggunya untuk bersalam. Kemudian aku teringat untuk pergi ke pasar terlebih dahulu dan menyelesaikan beberapa urusan yang lain. Kemudian aku akan datang untuk menemui ini semula. Maka aku pergi ke pasar dan setelah berselesai semua urusan aku datang semula. Dan mendapati ibu saudaraku yakni Hadrat Aisyah radhiyallahu anha masih dalam keadaan berdiri mengulangi ayat tersebut sambil menangis-nangis. Waktu semai duha katanya. Hadrat Muhammad Ibn Ishaq rahmatullah alaih berkata, ketika Hadrat Abdurrahman Ibn al-Aswad datang ke Mekah untuk menunaikan haji, sebelah kakinya sakit. Selepas isyak beliau berdiri di atas sebelah kaki yang sihat dan bersalat sunat nafil sampailah subuh. Beliau mengerjakan salat subuh dengan wuduk yang sama. Salah seorang warak berkata, aku takut mati semata-mata kerana satu sebab sahaja. Iaitu dengannya aku akan kehilangan peluang salat tahajud serta kemanisan yang diperolehi dalam salat tahajud itu. Hadrat Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa tanda orang soleh ialah wajah mereka menjadi pucat kerana berjaga malam, mata mereka menjadi kabur kerana banyak menangis, bibir mereka kering kerana banyak berpuasa, dan wajah mereka menandakan ketakutan pada Allah. Hadrat Hasan Basri rahmatullah alaih telah ditanya orang, bagaimanakah wajah mereka yang perbanyakkan ibadah menjadi begitu cantik? Bila menjawab, apabila mereka bersama Rahman dalam keadaan sunyi diri, maka dia memberi bayang-bayang cahayanya ke atas mereka. Hadrat Qasim Ibn Rashid rahmatullah alaih berkata, Hadrat Zam'ah rahmatullah alaih telah singgah ke di Mahassab, ini satu tempat berhampiran dengan Makkah Mukarramah. Isteri dan anak-anak perempuannya juga bersama beliau. Pada malamnya beliau bersalat yang sangat-sangat panjang. Selepas tengah malam beliau bersuara keras, wahai orang-orang musafir,
takkan hendak tidur sahaja sepanjang malam. Bangunlah dan berjalanlah. Dengan suaranya itu, semua anak isterinya bangun. Ada yang mengambil wuduk, ada yang bersolat, ada yang menangis di satu penjuru. Ada yang membaca Quran. Setelah tiba waktu subuh, maka beliau bersuara, orang yang berjalan pada malam biasanya berhenti ketika subuh. Seorang warak berkata, aku sedang berjalan melalui bukit-bukit Baitul Maqdis. Di satu tempat aku dengar satu suara. Aku pun mula berjalan ke arah suara tersebut. Aku telah sampai di satu tempat yang hijau dengan rumput. Di sana, di bawah sebatang pohon, ada orang sedang bersolat sambil membaca ayat berikut berkali-kali. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Yuhadzirukumullahu nafsah. Ingatlah hari kiamat yang padanya tiap-tiap seorang akan mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dikerjakannya sedia dibentangkan kepadanya dalam surat-surat amalannya. Dan demikian juga apa sahaja kejahatan yang telah dikerjakannya ketika itu tiap-tiap orang yang bersalah ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amalannya yang jahat itu. Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya agar kamu bersungguh-sungguh takut akan tuntutannya, hisabnya dan azabnya. Surah Imran ayat 30. Orang warak tersebut berkata bahawa beliau secara diam duduk di belakangnya. Dia berulang kali membaca ayat ini sambil menangis-nangis. Sementara tiba-tiba dia berteriak dan jatuh pengsan. Beliau sangat sedih dan menyesal mungkin kerana keburukan beliau lah orang itu jatuh pengsan. Setelah sekian lama berlalu dia telah sedar dan mula berkata, Ya Allah, aku memohon perlindunganmu daripada orang-orang yang berdiri untuk bersolat serta menangis dengan berpura-pura. Soalan dia menyifatkan bacaan dan tangisannya itu sebagai nifak. Dan aku memohon perlindunganmu daripada amalan orang-orang yang tidak berguna. Bacaanku serta tangisanku hanyalah amalan orang yang tidak berguna. Siapa lagi lebih tak berguna daripadaku? Ya Allah, aku memohon perlindunganmu dari perbuatan orang-orang lalai. Perbuatan ini juga dalam keadaan lalai. Kemudian berkata, Ya Allah, hati orang yang takut hanya tunduk kepada Engkau saja. Begitulah cerita yang kita baca sekat ni dulu lah. Perbincangan itu. Itu contoh-contoh amal orang kuat beramal lah. Tok panggil, tok dengar lah kita dah. Sebagai dorongnya sikit. Kita tak sapat hak tu. Nak suruh kita mudah beramal, ikut as-sunnah Nabi dulu dah. Kita target sebelah rakaat sembahyang tahajud. Baca Quran biar juzuk sehari kau dulu dah. Biar ada satu perkara yang kita boleh istiqamah. Lebih selamat daripada kita dalam khayalan, alam khayalan. Benda-benda ni memang berlaku. Orang dulu memang kuat beramal. Tanpa tak ada sibuk dunia. Kita ni sibuk dengan dunia banyak ni. Banyaknya handset lah, banyaknya komputer lah. Zaman dulu tak ada benda-benda gini menyebabkan mereka lebih fokus dalam ibadah mereka. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.